lahir sekali lagi untuk membukti kasih sejujurnya di hati. Maafkan seandainya cintaku tidak sempurna. Kaulah insan pertama berpacaran denganku dan bersamaku mau masa depan yang kuku. Sebenarnya lama untuk buat filem tentang binatang ni yang boleh bercakap-cakap. Yang mulanya sebelum kita buat filem Cicak Man lagi, kita pernah bincang nak buat filem judul Miau ataupun cerita pasal kucing ni. Dan bila saya baru berkahwin jadi suami orang ni, malam pertama di rumah ibu dan bapa mertua saya dikejutkan dengan kehadiran seekor kucing. Jadi bila kucing tu tiba-tiba muncul malam-malam, saya terkejutlah di waktu tu. Dan apabila kita membincangkan idea baru untuk buat filem baru, saya katakan pada Yusri dan Adri, apa kata kalau kita buat balik filem pasal macam kita bincang dulu pasal Miau tu. Jadi apabila Yusri mendengar tersebut, dia katakan, kalau buat kucing ataupun mana-mana binatang yang ada bulu dan sebagainya memang agak sukar. Di situlah yang mana Yusri mencadangkan gunakan binatang seperti kura-kura ni untuk dijadikan sebagai plot dalam filem ni. Jadi lahirnya cerita kura-kura Niko ni adalah kerana pengalaman saya sendiri dan juga cerita yang dibincangkan sebelum ini. Niko. Saya ingat apa? Rupanya penyu. Hei! Penyu kat laut lah. Ini kura-kura. Penyu? Penyu abah kau? Idea dia sebenarnya datang bila kami mengadakan macam brainstorming. Mereka macam daripada KRU kata dia nak buat cerita pasal kura-kura dan kura-kura bercakap semua. Dan salah satu daripadanya idea tu datang secara natural. Sebab apa? Movie pertama yang saya buat adalah cerita Radio Gaga. Dan satu benda lain ialah saya seorang pencinta binatang dan saya memang suka bekerja dengan binatang. Dan sejak dulu lagi memang saya nak bekerja dengan binatang lah. Yalah, bila kita dah buat sesuatu yang memang kita suka, jadi idea tu memang datang macam curah dan senang lah. Bodohlah Arnab ni. Kerja kau tidur makan je ke? Kalau macam ni je kerja kau, lama-lama gemuklah kau macam Shrek. Dalam cerita ni kita ada konsep tersendiri yang bertemakan warna hijau dan juga merah. Itu yang diminta oleh director dan saya sebagai selaku mereka juga kostum untuk kura-kura, untuk artis-artis macam artis Zakia sebagai Nani. Pakaian dia banyak kepada ke unsur remaja. Memandangkan Nani ni seorang fotografer, jadi saya bagi ketekankan pakaian kebanyakan senang dia bergerak. Kalau macam Adam, dia pun macam tu juga. Dia seorang yang indie tapi agak selekeh jugalah. Tapi walaupun selekeh tapi mesti tak ada fashion. Dalam cerita ni ada 3 look colour yang memang konsep colour yang memang dibagi khas dari director. Hijau, kuning, merah. Maknanya konsep untuk Adam adalah hijau. Ni tengok untuk dia seorang muzik dan look bilik dia semua memang buat set dengan gravity semua kita orang buat sendiri. Dan untuk Nani adalah colour merah dengan kuning. Dan untuk penyediaan dari segi propping, kita kena buat look memang khas untuk satu-satu karakter lah. Macam Nani punya karakter propping dia, Adam punya propping dia memang mengikut karakter lah. Kalau kau tu boleh menyanyi, dapat pula jemputan kahwin, jemputan sunat ke, tak apa juga, dapat juga duit. Ini dalam lidah pendek, pelat pula tu. Saya bercakap dengan kura-kura sebab setiap dialog yang saya dengan si Niko ni, saya perlu berimajinasi sendiri. So daripada segi dialog Niko, saya akan beri reaction macam mana. Itu cabaran lah bagi saya. Apa masalah kau selalu panggil aku penyu? Tahu takut. Keluar kau setan. Keluar kau daripada badan penyu ni. Keluar. Semua scene yang melibatkan kura-kura atau binatang, haiwan-haiwan lain sebab kita tak boleh direct dia. So, saya rasa itu paling susah kot. Kadang-kadang kita guna kura-kura dummy
So kita kena imagine, imagination kita kena kuat. Kita nak interact tu biar nampak real lah, nampak dia punya chemistry. Saya rasa yang paling suka ialah untuk mengarahkan sebuah cerita tanpa watak utamanya iaitu Nico yang berada di hadapan kita dan semuanya kita bergantung pada CGI dan banyak menggunakan daya imajinasi bukan sahaja daripada saya tapi daripada pelakon, daripada kru semua. Itulah cabaran dia lah. Sebab apa? Ada kalanya pelakon-pelakon tu dia tahu apa yang berlaku dekat skrip tu tapi di depan mereka tak ada Nico tu. Jadi kita kena macam beritahu, saya sebagai pengarah kena beritahu, okey, Nico akan buat begini dan mereka perlu bayangkan dalam kepala mereka apa yang berlaku. Memang menggunakan daya imajinasi yang tinggi dan cabaran daripada situlah sebab kadang-kadang kita tak pasti apa yang akan berlaku sehingga kerja-kerja post production tu dah siap. Dam, macam ni. Apa kata kau ajak dia makan malam? Baru legend. Untuk apa? Saja untuk sepak tengah jam.